Salam sejahtera. Okey, slide ini saya nak terangkan sedikitlah application mechanical motions. Okey, sebenarnya this one application untuk second order. Okey, biasanya saya buat dalam projek lah. Tapi susah sikit nak buat dalam projek. Agak sukar sikit sebelum nak faham. So tak apa, saya explain lah. Okey, ada 3 dalam mechanical motion. First free lah, kedua dam, yang ketiga force. Ada beza ketiga ni. So saya terangkan lah one by one. Okey, yang first ialah free ataupun setengah kita panggil undamp. Oscillation. Okey, saya baca sedikit dulu. A simple harmonic motions without any resistance involved, no external influence, will given to a simple harmonic motion with the same frequency along that line with constant amplitude and period. Okey, maksudnya kat sini dia berlaku motion tu ataupun saya lukis sedikit lah tanpa sebarang resisten. Contohlah dia macam ni lah, dia berlaku dalam sama saja suri lah, tak berlaku lawa sangat. Dia sentiasa naik turun. Apa benda naik turun tu macam-macam benda. Cakap macam mana contoh. Contohnya awak ayunkan satu benda lah kan, ayunkan satu bola ikat dengan tali contohnya lah, dan bola tu sentiasa saja berayun tanpa ada daya geseran, tanpa ada daya luar. Macam itulah maksudnya. Tetapi secara logik ni dalam dunia ni tak ada. Okey. So dia daripada equation ni saya rasa semua pernah tengok kan equation ni. Force F ni ialah force equal to M ialah mass. A ni ialah acceleration ataupun kecutan lah. Okey. So daripada equation ni kita boleh tukarkan A ni kepada X double prime. Okey. Ini saya rasa okey, bila kita katakan macam mana cakap ya? Kalau jarak distance distance kita katakan dia sama dengan X lah. Okey. Velocity sama dengan X prime. Okey. Dan yang last sekali acceleration tulisan sama dengan X double prime. Sebab tu yang A kat sini dia tukar jadi X double prime lah. Itulah maksudnya sebenarnya. Okey, ini equation daripada Newton second law of motion. Okey, between an object mass and the amount of force need to accelerate it. Okey, so daripada mass M, then berapa force untuk accelerate dia. Berapa force yang diperlukan untuk kita mecut dia. Kalau tak ada force kosong, objek tu kekal maintain kat situ lah. Itu maksudnya. Okey, so lagi satu force sama juga dengan Kx. Apa dia Kx ni? Ini daripada Hooke's law. Kalau awak tak tahu apa Hooke's law, nak Google lah ya. Dia explain secara detail ni. Okay, Hooke's law ialah force need to extend or compress a spring by some distance x is proportional to that distance. Maksudnya kalau ada satu spring lah kan, kalau awak nak compress ke ataupun tarik spring tu kan, kita perlukan satu daya kan. Kalau tidak spring tu maintain macam tu lah. Dan tanya saya pula spring tu apa. Awak Google lah spring tu apa pula ya. Okay, so mx sama juga negatif kx. Kenapa negatif kx? Sebab kedua-duanya arah yang beza. Macam mana kata arah bezanya? Contohlah ini spring kan, bawah ni ada satu pemberat lah. Apa benda pemberat ni, suka hati lah, batu ke apa kan. So kalau mx dia punya dayanya ke bawah kan, tapi daya spring tu pula ialah ke atas kx. Sebab tu ada negatif kat situ. Mx sama dengan negatif kx. Okay, so kita boleh buatkan jadi dia mx double prime plus kx sama dengan kosong. So kalau awak tengok ni, kita boleh selesaikan guna second order. Okay, macam mana nak guna second order atau apa ni review lah chapter 2 saya dah explain dulu sikit. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya, dipanggil dam. Dam oscillation pula. Okay, dam oscillation saya baca dulu. Simple harmonic motion but with decreasing amplitude and vary period due to the external or internal damping force. Ini baru logik. Tadi dia tak kurang kan. Kalau dam oscillation, mula-mula kita tolak daya kuat lah. Lama dia makin slow sampailah dia tak gerak dah. Okay, awak imagine lah apa benda yang berayun lah. Nak imagine buai pun boleh, buai kanak-kanak kita ayun kan. First kita tolak anak, laju lah, lama-lama anak
Y tu pun slow. Anak pun bising, mak bila nak tolak lagi ni. Contohlah. Itu dia So kalau untuk damp oscillation ni, dia ada tambahan, kita panggil sebagai damping. Damping atau positive force lah. Force sama dengan BV. Okay, yang ni. Dx ni. Okay. Dia pun sama arah dengan negatif Kx tu Maksudnya kalau spring spring tadi tu, okay, ini pemberat tu. So daya Mx tu ke bawah. Ni ada dua daya ke atas pula Tadi Kx saja. Ni ada dua satu Kx untuk spring tu, dan satu lagi daya yang damping force ni. Ini lah Bx prime. Okay. Untuk damping force ni dia gunakan Bx prime sebab dia berkaitan dengan velocity sini, nampak sini Bx prime. So daripada sini dah jadi macam second order kan. Ambil nampak ni x double prime, ni x prime, x sama dengan kosong. So kita boleh selesaikan guna yang homogeneous method tu. Okay, homogeneous method tadi lah. Okay, dah chapter 2. Itu yang paling senang kan dalam second order homogeneous method ni. Okay, gambar ni dia dah terangkan apa beza undamp dengan damp. So nampak kalau undamp dia punya alunan tu sama saja sampailah bila-bila sampai dunia akhirat lah kot agaknya alunannya tu. Tapi dalam dunia real ni sebenarnya tak ada. Ada ke? Kita tolak satu benda tu dia berayun je tak berhenti-henti. Mesti ada daya sebenarnya yang menolak dia. Okay, kalau yang real world ni sebenarnya yang inilah damp. So kita tolak satu ayunan tu, dia kuatlah pada permulaannya. Disebabkan ada geseran ke, kadang geseran udara ke, apa-apalah kan dan dia makin lama dia makin slow sampailah dia tak bergerak lah, kosong. Okay, nampak beza undamp dengan damp. Okay, ni satu contoh ada satu objek, imagine lah apa-apa objek tapi beratnya 32 pound. Okay, ni guna unit, bukan unit SI ni, tapi tak apa. Objek tu menyebabkan stretch the spring kan. Spring tu akan jadi manjang sikit sebanyak 8 kaki. Ni panjang 8 kaki ni. Saya pun mau 5 kaki dia. If the resistant force due to the damping is 5. So ni maksudnya damping force ialah 5 nilai B tadi 5. Determine the displacement function of the object is released. Okay, berapa displacement from 1 feet below the equilibrium. Ni maksudnya equilibrium ni kadang susah pula sebut pada masa dia kosong lah, stabil semasa kosong tu dia akan turun sebanyak 1 feet below. Benda ni sebenarnya nak menunjukkan pada x equal to 0 sama dengan 1. Okay, with the upward velocity pula tapi pada masa x prime kosong, maksudnya pada masa velocity tu kosong. Faham tak kalau saya cakap macam ni, dia jadi upward velocity, maksudnya dia upward tu negatif 1 kat situ. Kadang sini susah sikit nak explain daripada words nak pergi ke ayat terjemahan kadang agak sukar sikit lah kalau awak bengong lah kan pada exam tu awak berbual kosong senang habis cerita. Okay, rasakan dapat kira Okay, so berilah beratnya 32 pound, damping force B ialah 5. Okay, spring distance nya 8. Okay, so daripada Hooke's law tadi F equal to Kx. So kita boleh carilah berapa nilai K kat sini Force nya ialah 32 disebabkan pemberat tadi, objek tadi. Equal to 8 ni distance nilai X ni lah distance nya, dan K. So kita dapatlah 32 bagi 8, K equal to 4. Okay, dan daripada W equal to mg. Jangan tanya pula W equal to mg tu apa. Ini formula ni biasanya sepatutnya student tahulah seperti lagi student engineering kan. So W sama dengan 32 pound tadi. Berapa nilai massnya? Okay, nilai G pun sama 32. Ni dalam bentuk bukan unit SI So G ni dah 32. Kalau kita unit SI kita boleh lah 9.81 tu So kita dapatlah massnya 1. Okay, dan kita kira lah kita masukkan dalam equation tadi nilai-nilai ni. So equationnya ialah tadi mx double prime plus b x prime plus k x equal to 0. So m nilainya 1 lah. Nak pilih 1 depan ni boleh. Biasanya tak tulis pun kan. X double prime plus nilai b ialah tadi 5 x prime dan nilai k nya 4 sama dengan 0. So daripada sini apa nampak inilah second order homogeneous equation. Yang paling senang lah dalam second order. So kita selesaikanlah. Pernah tengok tak benda ni? Jangan cakap tak pernah tengok. Okay, dah selesaikan. Dapatlah jawapannya. X pada masa T, pada bila masa lah, equal to eksponen negatif T. Okay, so nampak tak apa application kita belajar dalam chapter 2 itu dalam second order. Okay, yang last sekali force oscillation. Okay,
baca dulu When the system is forced to oscillate at a frequency other than its natural frequency is called forced oscillation. Okey, forced oscillation ni contoh tadi saya cakap ada budak main buai kan. Lepas tu bila anak menjerit sebab buai dah berhenti, mak dia pun tolak lagi buai tu. Bila tolak kali kedua, tolak kali ketiga So itu ada force-nya kat situ. Force ni daripada maknya menolak tu lah. Okey. A simple example force frequency is a child swing. Ni child swing lah As you push, its amplitude increase. Now, if driving frequency is the same as the natural frequency of the swing, resonance occur. Okay. So, selagi kita push, so dia akan menolak lah buai tu lah. Itu maksudnya. Lagi apa contoh A loudspeaker A loudspeaker is also example of force oscillation It is made to vibrate by the force on the magnet on the current in the coil-fixed speaker pun. Saya tak tahulah macam mana dia buat loudspeaker ni. Tapi loudspeaker ni, ni ada satu contoh lah kat sini bila awak menggerak main gitar kat sini, petik gitar tu kan, so dia bergerak tu, force ni daripada tangan kita lah. Sama juga kat sini ni dia slow motion kan. Okay, so bila kita gerak dari situ, force ni daripada tangan kita tu, dan air tu akan bergegar lah. So sebenarnya permainan muzik ni daripada getaran Okay, termasuk yang ni pun boleh juga. Ni benda apa ni? Ni belajar sekolah rendah dulu dia sebab gegar, dia akan menyebabkan berbunyi tu lah. Okay. Tu dia. Ni lama-lama dia akan slow. Nak kuatkan balik, kita bagi force lagi. Sama juga dengan loudspeaker ni. Okay. So, apa bezanya dengan dam dengan undam tadi? Bezanya kat sini ada satu force. Tadi kat sini kosong. So, ni ada satu value kat sini. Okay. Yang lain ni samalah. Okay. Ft ialah external force The simplest driving force is one that is self-oscillate as sine and cosine. Okay. Kenapa cakap sine cosine ni? Sebab sine cosine ni kan sine tu bentuk dia macam tu. Dia vibrate kat situ kan. Okay. Mostly dah bentuk betul lah. Tapi boleh juga dari equation lain. Tak semestinya sine cosine je. Okay. Suppose such as external force is applied to oscillator that move along as exit such as a block connected to a spring. Okay, Ft sama dengan F cos, biasa dalam bentuk cos lah. Ni apa-apalah, sebenarnya F cos 2K ke, tak kisah kan, boleh je. So, F is the maximum force and this one is the angular frequency of the force. Okay, ni satu contoh. One object with a mass M, ni dia tak bagi value tapi dia bagilah. Okay, objek tu beratnya M, macam tu. Is placed upon the lower end of spring suspended from ceiling. Okay, awak letaklah spring tu gantung kat ceiling, atau gantunglah pemberat kat bawah spring tu So the object come to rest in equilibrium position. Okay. Beginning at T kosong, external force is given by cos T sama juga dengan 5 cos 2T is applied to the system. Okay, determine the resulting motion if a damping force in pound is numerically equal to 2. Okay, M mass equal to 1. Tadi dia bagi mass equal to 1. Okay, dia bagi sini M sama dengan 1, nilai B sama dengan 2 kan, dia punya force, so B sama dengan 2, and the spring constant is 10. Sini dia terus bagi nilai spring constant ni nilai 10. Okay, ini maksudnya daripada spring yang awak gantung kat ceiling, ni gantung kat ceiling tadi kan. Okay, dan awak letak pemberat. Okay, bila letak pemberat, dia akan bergerak lah ke atas bawah kan. Okay. So, sampai satu masa, dia akan berhenti. Tapi bila awak pull lagi ke bawah, macam mana nak pull ke bawah? Bawa tangan kat sini lah. Okay. Awak tarik lagi beberapa pemberat tu ke bawah lagi. So, dia akan bergerak lagi. Itu yang beza tadi force dengan damping and undamp oscillation. Okay. So, daripada second order, ni nilai M nya tadi berapa? 1 kan? 1. B nya 2. K nya tadi dia terus diberi 10. Okay. Kalau K tak diberi, aku kena guna hook slow tadilah. Macam saya bagi tahu tadilah. Okay. Ft nya 5 cos 10T. Okay. Ni Y kosong pada masa kosong. Ini kena tengok pada ayat dia tadi. Kalau Y dia bagi tahu tak kat sini Determine resulting motion, identity force and spring constant bagi 10. Okay. The object ni. The object come to rest in equilibrium position. Okay, beginning at T kosong. Okay, maksudnya pada equilibrium, dia tak ada apa-apa lah. Maksudnya X sama kosong. X sama kosong. Sorry, ni Y dia bergantung pada arah Y tadi Okay, Y sama dengan kosong. Okay, Y prime. Kosong pun sama dengan kosong. Okay, kadang-kadang student dia tak faham dia nak buat yang bawah ni. Okay.
Kadang ayat saya pun nak cakap macam mana ya. Ayat kadang susah sikit bila ayat tu dalam bentuk ayat tu kita tukar bentuk ayat mat. Agak sukar sikit lah. Okay, tapi kalau awak susah sangat lah sama kosong gitu. Asalkan dapat buat. Okay, then kita solve lah. Solving using lapas boleh. Guna lapas boleh. Guna versi parameter boleh ke apalah sesuai dengan dia. So bila kita selesaikan ni, awak akan dapat lah. Ini dia punya equation dia. Okay. Itu saja yang kita akan belajar dalam application lah. Ada free, them, dan last kali force oscillation. So kalau any question nak tanya, boleh tanyalah. Yang ni tak ada latihan ya. Okay, itu saja.